biasa kita akan check anak lah. Actually, I tak ada baby. Tapi kalau untuk macam anak sekolah, biasa kita akan make sure yang sekeliling kita dalam kereta ke apa, anak tu ada. Ataupun kalau macam dekat sekolah, I akan make sure dengan husband yang dah ambil anak ke, akan check lah, we akan check each other. Anak tu dengan siapa, anak tu berada sampai jam berapa di sekolah. Dan selalunya kita akan alert lah benda-benda macam ni dengan schedule anak. Okey, bagi saya untuk menjaga keselamatan anak ni, kita sebagai parents, kita kena alert lah daripada segi keadaan, which is kalau kita pergi mana-mana pun kita kena sentiasa ingat yang kita selalu bawa anak. Dari segi contoh kita pergi ke supermarket ke apa ke, kita selalu tengoklah kita ada bawa anak ke tak dalam kereta. Kadang-kadang kita ada nampak dalam berita kan, certain mak bapak dia leka, dia tinggal anak dia dalam kereta dan boleh membahayakan anak tu lah. Macam kita tengok dekat berita-berita sebelum ni kan, ada yang anak dah lemas dalam kereta. So bagi saya, mak bapak ni kena alert lah dengan semua keadaan. Saya sebagai seorang ibu 3 orang anak yang memang full time housewife yang hantar nak ambil anak setiap hari, saya tak salahkan mak bapak yang tertinggal sebab nowadays parents busy dengan kerja, banyak benda dalam mind. Tapi sebagai tanggungjawab kita untuk ingat, yes, mungkin kita boleh minta bantuan pasangan atau kita pakai apps untuk ingatkan anak kita dalam kereta. Macam itulah. Baik, itu dia pendapat daripada orang ramai di luar sana mengenai topik kita pada ini, pelbagai reaksi dan juga ada yang juga merujuk kepada kes-kes terkini yang berlaku dan ada kalanya juga kita sebagai masyarakat kadang kita tertanya, macam mana boleh berlaku? Betul. Adakah sebab-sebabnya? Apakah sebab-sebabnya? Jadi itu yang kita nak bincangkan hari ini, Sugi. Betul, setuju tu Farin, dan pelbagai komen sudah mula dikongsikan, mungkin selepas ini boleh kita bacakan, tapi sebelum itu kami nak memperkenalkan tetamu-tetamu di studio. Di sebelah Farin kita bersama dengan Puan Azlina Johari, juga seorang pengusaha pusat asuhan ya. Terima kasih Puan bersama kami, dan di sebelahnya tak lain tak bukan kita bersama dengan Datin Prof Dr. Mariani Muhammad Noor selaku pakar psikologi kita pada hari ini. Kedua-duanya sihat? Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, saya rasa kita boleh mengupas topik kita. Prof, bila bercakap mengenai keselamatan anak-anak, saya pasti ada pelbagai aspek. Mungkin Prof boleh huraikan apakah antara aspek-aspek itu? Kalau kita kata keselamatan anak-anak ini, dia merangkumi keseluruhan aspek anak itu. Ya, maksudnya daripada fizikal je, daripada emosinya juga, daripada mentalnya dan daripada orang kata kerohaniannya juga. Itu semua itu adalah daripada aspek keselamatan yang perlu kita awasi. Okey. Dan keselamatan anak ini bukan sahaja setakat berlaku di rumah, tetapi keselamatan yang kita mungkin boleh bincang hari ini ialah kalau ada di taska, di rumah, di luar rumah, terutama kalau waktu pergi membeli belah, keselamatan anak juga perlu dijaga. Betul. Ya, sebab di sini sekarang ini apabila kita sebut tentang keselamatan, dia terkait dengan kemalangan, kecederaan yang tidak disengajakan. Bila kita kata kecederaan atau kemalangan yang tidak disengajakan, kadang-kadang itu bukan disebabkan oleh kecuaian. Walaupun sebenarnya bila ini berlaku di bawah akta kanak-kanak, dia boleh dikatakan sebagai pengabaian kanak-kanak. Tetapi pada saya, keselamatan anak-anak ini, tidak ada ibu dan bapa yang tidak mahu anaknya selamat. Betul. Farin pun tahu sebagai seorang bapa, saya dengan Puan Azlina tahu, tetapi kadang-kadang kemalangan itu tidak berlaku juga. Maklumlah kita kata kemalangan itu tidak berbau. Ya. Jadi di sini maksudnya ialah keselamatan itu perlu dilihat daripada kesemua aspek. Ya. Baik fizikal anak-anak itu, kemungkinan perlu selamat daripada aspek penderaan fizikal, penderaan seksual dan sebagainya. Tetapi juga kita perlu pastikan anak-anak itu selamat daripada penderaan emosi. Pun ada juga. Jadi perlu kita lihat di sini. Dan siapa sahaja yang bersama dengan anak-anak itu, baik ibu bapa, baik kaum keluarga ataupun baik guru ataupun baik pengasuh di taska itu sendiri, mereka ini adalah dalam lingkungan yang mereka juga perlu dijaga keselamatan. Demi untuk menjaga keselamatan anak-anak itu dekat mana saja dia ada. Rumah, taska, shopping kompleks. Jadi perkara itu amat penting untuk ibu bapa, guru-guru ataupun masyarakat kita yang
perlu prihatin tentang keselamatan anak-anak itu. Okay. Saya kira sebenarnya Prof dah merungkaikan keseluruhan aspek keselamatan untuk anak-anak kita. Tetapi apa yang menarik juga perhatian kita tadi Suki ialah tidak ada ibu bapa atau siapa yang mahukan anak mereka tidak selamat ataupun dilanda kemalangan dan sebagainya. Jadi itu yang kita nak huraikan hari ini juga, di mana apa yang mungkin kita boleh tambah baik dari segi kita pemantauan kita, kerjasama usaha sama kita. Okey, ini yang saya nak tanya Puan Azlina sendirilah. Okey, kalau kita lihat tentang keselamatan anak ni, jangan ambil mudah. Jadi sebagai bukan saja pusat asuhan, pengusaha pusat asuhan, tetapi juga kerjasama dengan ibu bapa ni. Bagaimana kita sebagai satu sistem, macam mana Prof cakap tadi tu, untuk memastikan anak kita ni lebih selamat, lebih terjaga keselamatan mereka tu. Mungkin ada juga kalau boleh dikongsikan tentang apa yang mungkin para ibu bapa selalu terlepas pandang. Okey, jadi pada pandangan saya lah sebagai pengusaha taska, saya percaya pada satu ayat ni, iaitu it takes a village to raise a kid. Betul. Okay? Dia bukan sekadar keselamatan, dia juga merangkumi semua sekali, termasuk mental, termasuk perkembangan dan semua sekali lah. Dia bukan kepada ibu bapa sahaja, termasuk pakcik-makcik, termasuk jiran tetangga, termasuk sesiapa sahaja. Dan saya perasan lah sebab kita dah buat 16 tahun, 17 tahun. Okay. So, semakin lama, the komunikasi semakin kurang. Sepatutnya komunikasi semakin banyak sebabkan zaman kita sekarang zaman berteknologi. Ya, lagi mudah. Lagi digital, lagi kurang komunikasi dua hala tu sangat kurang. Okay. Adakah Puan, mungkin saya boleh tanya, adakah ini mungkin Puan rasa sebab parents lebih take things for granted, ambil mudah lah. Ambil mudah. Adakah sebab itu? Maybe kita terlalu bergantung kepada benda-benda teknologi. Kita bergantung pada CCTV, kita bergantung kepada info melalui apps dan sebab kita ada certain taska yang ada apps kan. Jadi kita update dalam apps, bergantung pada itu. Jadi kurangnya komunikasi dua hala. Jadi kalau macam isu keselamatan ni memang dia kena komunikasi, bukan dua hala. Yang it takes a village to raise a kid, bukan dua hala saja. Saya nak bagi soalan provokasi sikit kepada Puan Azlina. Tak ada apa. Kadang-kadang mak ayah sekarang ni, kita dah bincang tentang mak ayah ni. Dan mak ayah kadang-kadang bila hantar anak di ke pusat asuhan, dia letakkan sepenuh macam nah ambil saya jaga, apa-apa saya tahu awak yang akan saya marah, saya kenakan tindakan dan sebagainya. Jadi untuk bagaimana Puan sendiri sebagai pengusaha pusat asuhan memastikan keselamatan anak dan memastikan juga kita ni tidak terbeban dengan orang kata amanah yang diberikan sepenuhnya, sedangkan ibu bapa pun ada peranan mereka. Okey, benda utama yang kita buat dekat tempat kita ialah SOP dan kita kena make sure semua parents terlibat. Sebagai contoh tempat saya lah. Macam pagi, wajib ibu bapa datang, dah mandi anak. Anak semua dah kena mandi dan wajib bekal daripada rumah. Sebab kita nak keterlibatan ibu bapa. Kita tahu parents sangat sibuk, tapi anak pun perlukan parents. Jadi kalau tanya, memang parents sekarang semakin lama semakin sibuk dan kita pun dah implement macam-macam benda dekat tempat kita, which is kita sentiasa bertukar. Sebab mengikut peredaran zaman. Kalau kata 2007 dulu masa kita mula-mula buka, komunikasi tak ada WhatsApp, tak ada apa. Jadi kita memang komunikasi mulut ke mulut. Tak tahu anak aku makan apa hari ni, parents tak tahu. So sekarang kita dah boleh update dalam WhatsApp. So saya rasa komunikasi itu paling penting lah. Dan saya rasa tak menjadi masalah untuk mana-mana pengusaha sebab bisnes tu kita punya. Kita boleh tetapkan peraturan as long benda tu selari dengan akta kanak-kanak, selari dengan akta pekerja, selari dengan akta taska dan lain-lain. Okey, baik. Dan daripada apa yang Puan Azlina kongsikan, Prof, mungkin Prof juga boleh mengupas bila bercakap mengenai komunikasi dua hala ini. Mungkin pengusaha dah ada peraturan SOP-nya, tapi ibu bapa macam alah malaslah, tak apalah, anakku hari-hari pergi sekolah tu, alah WhatsApp ni asyik duk hantar dah malas. Mungkin ada, bukan semua tetapi mungkin ada dengan stres kerja dan sebagainya mereka tidak begitu aktif kan. Jadi apa yang kita sebagai seorang ibu dan ayah boleh lakukan supaya kita dapatkan komunikasi dua hala itu? Okey, kalau sebagai ibu dan ayah, bila kita kata perlu ada komunikasi banyak hala, tak boleh satu hala, itu semua pada saya ialah bahasa klasik. Sekadar bercakap, mereka kemungkinan tidak ada masa untuk buat. Ya, WhatsApp pun banyak grup-grup dalam WhatsApp ni banyak sangat. Jadi mungkin scroll atas hilang. Jadi apa yang perlu dibuat oleh saya rasa Puan Azlina pun maklum tentang perkara ini ialah penglibatan pintar antara ibu bapa dan juga pihak taska tadika, di mana aktiviti kebersamaan itu perlu ada supaya ibu bapa ni faham apa tugas pengasuh.
Dan pengasuh juga memahami apa kehendak ibu bapa. Jadi SOP itu salah satu daripada orang kata platform yang akan membantu, memudahkan lagi penglibatan pintar itu. Kalau kita kata smart partnership. Okay. Sebab itu kalau di prasekolah kebangsaan kita ada pewaris. Iaitu pewaris ini maksudnya gabungan kerjasama ibu bapa dan juga cikgu-cikgu dan juga ekosistem dalam sekolah itu. Jadi secara tidak langsung di sini ada komunikasi. Tak boleh jawab pula nanti. Sebab terlalu bukan dua hala, bukan satu hala dah jadi 3-4 hala. Ya, tetapi harapannya ialah supaya perbualan komunikasi itu adalah yang boleh membantu membina untuk perkembangan holistik anak-anak mereka termasuk aspek kesihatan itu. Okay. Ya. Jadi di sini maknanya kerjasama itu sangat penting. Jadi kalau tak ada kerjasama itu yang menyebabkan mak ayah sibuk, pengasuh di taska pun sibuk. Jadi masing-masing ekosistem ni adalah ekosistem yang sibuk. Jadi bila dah sibuk, ini yang menyebabkan banyak perkara yang kita kata jadi unfinished business. Satu-satu masalah mungkin tidak dapat diselesaikan dan akhirnya perkara itu mak kata, hantar anak kat taska. Okey, cikgu. Lepas tangannya ke? Lepas tangan. Cikgu pula mungkin banyak kerjanya tapi tak semua taska sedemikianlah dan saya pasti Puan Azlina pun dah 17 tahun dia lebih arif. Jadi itulah yang sepatutnya. Okey, saya kira ini sebenarnya Sugi ada satu mungkin teguran atau peringatan kepada semua. Kadang macam kita katakanlah sebagai bila dah tidak teratur komunikasi itu, kita akan rasa kita akan ambil mudah. Tetapi ini juga teguran untuk membuatkan sistem komunikasi yang teratur dan juga mak dan ayah ambil berat setiap komunikasi yang cuba diberikan oleh semua pihak. Okey, kita akan sambung lagi mungkin lebih terperinci tentang apa yang kita nak cuba bincangkan pada hari ini. Tapi sebelum tu ada sesuatu yang istimewa disediakan oleh wartawan kami Tasha. Jadi kita saksikan. Peningkatan kes pengabaian kanak-kanak di taska dan pusat jagaan yang dilaporkan kini semakin hari semakin membimbangkan. Terdapat pelbagai kes yang berlaku akibat daripada kecuaian pengasuh itu sendiri, malah ada juga yang turut membabitkan penderaan. Namun, berbeza bagi Rashidah yang kini sudah 3 tahun mengendalikan taska. Baginya, keselamatan anak-anak di bawah jagaannya adalah yang paling penting sekali. Bagi saya sendiri, melalui CCTV tadi, kita boleh pantau balik anak-anak ni macam mana jika ada berlaku kemalangan ke, berlaku perkara yang tak diingini, kita boleh cek balik by CCTV lah. Satu lagi, pengasuh tu sendiri sentiasa ada dengan anak-anak. Walaupun kita nak pergi toilet ke, nak pergi ambil susu ke, so kita kena maklumkan kepada pengasuh yang lain dan kita boleh sama-sama melihat. Dan kadang-kadang saya lebih suka kita buat dalam kelompok yang besar supaya semua mata tertumpu macam CCTV juga. Bukan sahaja mementingkan persekitaran yang bersih, malah baginya komunikasi serta hubungan baik antara penjaga dan kanak-kanak juga memainkan peranan yang penting. Dengan cara layanan serta memahami emosi mereka, ianya sekaligus dapat membantu anak-anak untuk berasa lebih selesa dan selamat. Dari segi suasana yang lebih selesa sikitlah, yang tidak banyak sangat berabut atau barang supaya diorang lebih selesa untuk explore diri diorang sendiri ataupun diorang senang nak bermain. Bagi saya, perhatian. Sebab diorang banyak masa di taska berbanding dengan ibu bapa. Jadi, perhatian yang kami bagi mungkin lebih sedikitlah berbanding dengan ibu bapa mereka. Bagi Rashidah, sebagai penjaga utama di taska, peranan pengasuh juga memainkan peranan yang penting. Bagi memastikan keselamatan anak-anak di situ sentiasa terjaga, pergerakan serta pemantauan mereka juga akan dilakukan oleh pengasuh di situ dan tidak akan ditinggalkan berseorangan. Apa yang rasa selamat sebenarnya adalah hubungan anak tu dengan pengasuh. Bagi kami lah, kami jaga mereka daripada kecil. Jadi hubungan antara pengasuh dengan anak tu sendiri buatkan mereka rasa selesa sampaikan tak nak balik. Kadang-kadang kami bagi perhatian, kasih sayang. Penjagaan keselamatan kanak-kanak sudah semestinya tidak harus diambil mudah oleh semua pihak, tidak kira ibu bapa maupun pengasuh.
Dengan adanya peraturan serta undang-undang, pastinya dapat membantu agar keselamatan mereka akan lebih terjamin dan selamat. Menjadi seorang pengasuh ataupun pendidik bagi kanak-kanak, Farin, bukanlah mudah. Tanggungjawab yang sangat-sangat berat, tetapi kalau kita lakukannya dengan penuh kasih sayang dan komitmen, sangat-sangat memuaskan. Saya jadi pengasuh. Kalau pengasuh ada tak? Boleh, tapi saya takut anak-anak itu terpengaruh, jadinya lain bila balik rumah. Okey, ada komen sikit tu. Ada komen daripada Alia Maisara. Katanya, keselamatan anak-anak perlu dititik beratkan di dalam jagaan kita pun kadang-kadang boleh teralpa. Ini kan pula jauh di mata. Kanak-kanak bawah umur, kadang-kadang dia tak tahu apa yang bahaya, jadi dia orang lebih kepada ingin mencuba, nak tahu tanpa fikir. Jadi kita ibu bapa lah yang patut ambil tahu tentang keselamatan anak-anak di rumah atau di luar. Jadi tak salah kalau nak cerewet tentang anak-anak demi keselamatan mereka. Jangan sudah terhantuk baru terengadah. Okey, ya, terima kasih untuk komen itu dan kesinambungan daripada laporan atau yang dikongsikan oleh kita sebentar saja. Saya nak tanya pada Puan Azlina lah. Okey, kadang-kadang saya kira ini juga bermain di fikiran para ibu bapa tahu bila hantar anak ke pusat asuhan. Bagaimana sebagai seorang pengusaha pusat asuhan, sebagai pemilik kan, memastikan kredibiliti pengasuh yang nak menjaga anak-anak tu. Kadang-kadang ada juga macam mana nak pastikan mereka berkredibiliti dan juga mereka memang sebenarnya ada empati terhadap anak-anak ni. Okey, Macam saya, sebabkan kita ada ramai staf bawah tempat saya. Jadi untuk menjadi pengasuh tu, of course kita akan panggil interview. Sebab kebanyakan saya nampak lah, sebab kita dah 16 tahun kan, kita nampak kebanyakan iklan-iklan adalah sorry to say, taska-taska yang call hari ni, masuk esok kerja. So saya sangat takut melihat keadaan macam tu. Sekadar ingin memenuhi sekadar sebab dia mengikut just sekadar nisbah, satu nisbah 3, satu nisbah 5 dan satu nisbah 10. Kalau tanya staf saya, memang interview diorang memang dengan saya memang lebih 2 jam. Okey. Dia bukan kita tanya soalan, kadang-kadang saya tanya suka bercuti pergi mana, kita nak tengok tahap diorang dan juga kita ada buat juga dia punya test psikologi test. Dan ada beberapa yang saya rasa perlu das test tu pun saya ambil juga. Dan depends lah kepada apa yang kita lihat dan sangat susah lah. To be honest, memang sangat susah. Macam mana credibility tu ialah walaupun dah 16 tahun dan saya ada bisnes lain, saya masih lagi berada di taska saya. Bukan untuk spot check, just untuk memastikan memantau dia bukan sekadar pantau, dia untuk memastikan saya punya staff, teacher-teacher kita sentiasa happy. So bila dia orang happy, dia orang akan kerja dengan bagus, dia orang akan anggap anak-anak tu anak dia orang. So bila anak sendiri, dia orang takkan ada rasa nak buat something yang buruk. Dia akan rasa sayang sangat kat budak tu. Okey, baik. Bila cerita ni ada faktor manusia. Betul. Manusia ni ada turun naiknya kesihatan mental dan sebagainya. Dan ini yang kita nak bincangkan ni, tentang mungkin apa yang juga kita boleh sentiasa sedar tentang diri kita dan juga orang sekeliling kita. Ya, Prof. Kita seringkali mengingatkan diri kita dan orang di sekeliling. Kita kena jaga diri kita dulu, kesihatan kita, kesihatan mental kita, baru boleh jaga orang di sekeliling. Tetapi kebenarannya adalah kadang-kadang kita tak jaga pun kesihatan mental kita terutamanya. Jadi hari ini mungkin Prof boleh kongsikan apa yang kita sebagai ibu bapa boleh buat. Langkah awal lah, dah rasa stres sangat ni. Macam mana, apa yang harus dibuat? Okey, selalunya memang betul ya, kalau ibu bapa ini stres, rutin bekerja mereka, rutin keharian mereka akan terjejas. Disebabkan oleh orang kata keletihan dalam berfikir. Tetapi bukan itu saja. Jadi bila saya kata keletihan dalam berfikir, pastinya ada perkara-perkara dalam laluan pengalaman seharian itu yang menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang boleh membawa kepada kebimbangan. Bila dah bimbang yang tidak berkesudahan akan boleh membawa pula kepada stres. Dan stres yang berpanjangan terlalu lama tanpa ada ekosistem yang menyokong, dia akan bawa kepada kemurungan. Jadi apabila ada 3 perkara ini, kemurungan, kebimbangan, stres dan sebagainya, pastinya kesejahteraan mental itu terjejas. Ya. Memang sering disebut kesihatan mental, tetapi saya lebih merujuk kepada kesejahteraan mental. Yang mana kita seharian walaupun penat, letih dan sebagainya, buat kata Puan Azlina tadi, kita sentiasa happy. Sentiasa happy dengan persekitaran. Jadi perlu disemak kita sendiri, seperti yang Sugi sebut tadi, perlu jaga diri sendiri dulu. Jadi perlu kita tahu bahawa kita ni stres ke tidak. Tapi bila orang kata
kau stres Tak adalah. Tak mengaku kan. Tetapi tidak mau mengaku. Jadi mungkin kalau malu nak mengaku diam-diam, ambil satu ujian yang tertentu untuk memastikan yes, kemurungan saya okey, kebimbangan saya pun tak ada masalah, tak ada kebimbang yang begitu sangat dan stresnya mungkin tak terlalu banyak. Jadi ada ujian-ujian tertentu yang boleh kita guna pakai. Kalau Sugi dengan Farin izinkan saya. Silakan. Ini kita belajar sikit hari ini kan. Bukan nak jadi lecturer tapi saya nak tunjuk aje. Tapi tak apa juga. Macam masuk bilik kuliah. Macam masuk bilik kuliah. Penonton juga ini boleh diakses di atas talian. Di atas talian sebenarnya. Okey. Ini pencara ketawa pula. Okey. Jadi kalau kita lihat ujian DAS ini bukan sebarangan ujian. Dia adalah adaptasi. Tulis ni. Diadaptasi oleh unit psikologi, kaunseling, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan dan yang seterusnya di sini. Jadi perkara ini adalah sahih. Maksudnya kesahan dan kebolehpercayaannya itu ada. Jadi di sini siapa saja. Lepas ni balik Farin ataupun Sugi baru buat tadi. Dah buat dah. Jadi boleh diisi maklumat-maklumat ini. Kalau kita lihat di sini, ini adalah bukan diagnosis. Hanya sekadar untuk melihat adakah kita mempunyai simptom yang membolehkan kita saya perlu rujuk pada pakar kaunselor. Saya perlu rujuk pada pakar psikologi. Puan Azlina memang dah sentiasa buatlah tu ya. Jadi kalau kita lihat di sini maklumat-maklumat ini dan bila kita ada result itu, maknanya coding tu dia akan serta-merta akan memberikan bilangan-bilangan. Kalau kita tengok di sini ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah. Jika sekiranya skor yang kita dapat itu di dalam ruang lingkup warna merah, kita di tahap yang memang perlu berjumpa dengan kaunselor, pakar psikologi atau pakar psikiatri. Kerana apa? Kerana ini amat penting. Contohnya kalau kemurungan normal, kebimbangan normal, stres normal, itu tak ada masalah. Maksudnya individu tersebut adalah orang yang sangat happy. Boleh buat kerja. Yang seperti yang saya sebut tadi. Kerja banyak tetapi happy. Tetapi ada orang yang kadang-kadang kerja tak banyak. Masih lagi di bawah tahap yang agak teruk. Kalau di tahap sederhana, maksudnya dia individu itu perlu berhati-hati. Jadi ujian DAS ini amat sesuai sekali untuk menyemak kesejahteraan mental masing-masing supaya nanti orang kata kita bawa anak dalam kereta, lepas tu kemungkinan tertinggal. Ya, tidak ada ibu yang memang sengaja nak tinggalkan anak. Jadi ujian-ujian tersebut sangat boleh membantu. Bila dah ada mengenal pasti, bolehlah dibuat rawatan. Jadi harapannya supaya apabila ada intervensi-intervensi yang sesuai, keadaan ibu, keadaan bapa, malah cikgu-cikgu. Malah kita semua, bukan cikgu-cikgu semua. Jadi disebut, it takes a village to raise a child. Jadi ekosistem kita mestilah ekosistem yang penuh dengan dikatakan kesejahteraan mentalnya di tahap yang baik untuk mengelakkan apa-apa sahaja kemalangan ataupun kecederaan yang boleh berlaku. Okey, apa sebenarnya kita cuba kongsikan ataupun ketengahkan di sini sebenarnya mungkin masalah-masalah stres, kesejahteraan mental yang tidak baik, tidak simpanan sebenarnya akan menjurus kepada pengabaian, kecuaian dan sebagainya. Jadi kita nak menyeru, ramai juga di luar sana sebenarnya yang mungkin kadang-kadang nak buat ujian-ujian sebegini disegan secara umum dan sebagainya. Jadi dengan kemudahan seperti ini, anda boleh lakukan sendiri diam-diam dan kemudian refleksi diri, muhasabah dan kalau perlukan bantuan tolong cari bantuan ataupun malah yang ini ada laman sawangnya sendiri. Di laman sawang JPM ataupun saya saja baru jengah-jengah tadi. Kalau kita buat saja DAS test, DASS test, anda akan jumpa banyak ruangan ataupun laman sawang. DAS 21. Sebab 21 soalan 21 kan? 21 item. Mudah saja 21 soalan. Sugi tadi berapa makan? Sugi sihat ke Sugi? Sihat. Ini keputusan saya tadi, paparan keputusan ujian yang mungkin kalau kamera boleh zoom lah, nampak gaya saya tidak murung sebab skornya kosong. Itu okey. Kita boleh tumpukan ke di print screen Sugi tu, di telefon Sugi. Okey, antara soalan-soalannya kalau boleh saya bacakan, saya dapati diri saya sukar diteteramkan. Bagaimana? Apakah jawapan anda? Saya sedar mulut saya terasa kering. Itu juga menjadi salah satu faktor. Dan saya tidak dapat mengalami perasaan positif sama sekali. So pilihan-pilihan jawapannya juga cukup mudah, tidak langsung, sedikit, jarang-jarang, banyak, kerap kali, sangat banyak atau sangat kerap. Sila jawab dengan jujur dan jujurlah dengan diri sendiri. Kerana
kesejahteraan diri akan membawa kesejahteraan orang lain juga. Ya, betul. Dan apa yang saya suka adalah Prof Puan dan juga Farin, bila kita dah dapat skor tu, ada di bawahnya option untuk kita atur temu janji. Jadi tapi seperti yang Farin katakanlah, kalau kita dah tahu kita stres, kita kena ambil langkah untuk mengubati apa yang berlaku kan. Bukanlah sekadar okey aku stres kan. Okey. Baik. Puan Nazina, okey, di penghujung perbincangan kita, walaupun ringkas, padat, tetapi apa pesanan akhir untuk memastikan anak-anak kita? Saya rasa kita sentiasa cuba memastikan keselamatan anak kita. Apa lagi kita boleh tambah baik, khususnya kerjasama ataupun komunikasi antara pusat asuhan dan juga ibu bapa dan juga masyarakat. Okey, jadi kata pesanan tu tak pesanan juga. Jadi untuk semua pengusaha lah dulu. Untuk semua pengusaha, tambah ilmu. Okey, jangan takut untuk tambah ilmu. Ilmu berada di mana-mana, sama ada ambil kursus, diploma, degree, master, PhD, apa-apa saja. Pergi belajar dengan kawan-kawan dan lain-lain. Dan kepada ibu bapa pula, jangan berat mulut lah. Jika terfikir apa-apa, macam kadang-kadang kita duk scroll macam-macam, kita anakku macam ni tak. Jadi jika terfikir apa-apa yang negatif atau apa-apa, boleh berbual dengan guru-guru di taska tadika masing-masing atau pusat asuhan atau apa-apa ataupun rumah pengasuh di rumah ke, kita boleh make sure komunikasi dua hal itu sangat-sangat penting. Dan gunakan insting sebagai ibu bapa. Kalau kita rasa tak sedap insting, jangan hantar kat situ. Meaning kena cari tempat yang betul-betul, sebab anak-anak adalah tanggungjawab kita semua bersama, bukan taska, bukan ibu bapa, semua sekali. Kita tak boleh berkompromi lah sebenarnya. Betul. Walaupun sesaat sebenarnya anak-anak ni. Ya, dan Prof, mungkin Prof ada sesuatu yang ingin dikatakan di penghujung. Terkait dengan saya, saya lebih mementingkan kepada kesejahteraan seseorang itu. Dan yang paling penting ialah kesejahteraan mental, supaya kita sentiasa boleh melaksanakan operasi rutin harian kita. Adalah normal untuk seseorang itu mempunyai stres. Bukan, jadi janganlah pergi sekarang ni pergi cari stres kalau tak stres. Adalah normal mempunyai stres. Tetapi kalau stres yang keterlaluan, perlu dibawa kepada rujuk pada pakar-pakar supaya intervensi boleh dilakukan untuk memastikan bahawa kita mempunyai kesejahteraan mental yang baik dan kesejahteraan diri untuk kita membantu orang lain juga. Dan kita harus pastikan juga jangan ambil mudah tentang keselamatan anak-anak. Maksudnya di sini, don't take anything for granted. Semuanya perlu usaha, semuanya perlu pemantauan yang terperinci. Masing-masing ada SOP. Pihak taska ada SOP. Saya pasti ibu bapa juga ada SOP. Gabungan penglibatan pintar ini pastinya boleh memastikan anak-anak itu sentiasa dalam keadaan selamat, baik fizikalnya, mentalnya maupun emosinya. Dan fokus utama sebenarnya keselamatan anak. Jadi tak kira macam mana pun kesejahteraan mental kita, tetapi fikiran tu mesti ada dekat anak. Ya, betul. Dan hari ini saya suka apa yang Prof katakan tadi, penglibatan pintar itu dan juga kesejahteraan mental. Saya suka kedua-dua apa yang Prof kongsikan. Dan juga Puan Azlina, terima kasih banyak-banyak. Ada pelbagai komen yang anda kongsikan tadi. Ada yang kata trauma juga disebabkan apa yang berlaku pada cucu dan sebagainya. Jadi apa pun seperti yang dikongsikan tadi, komunikasi itu adalah langkah pertama untuk membantu. Jadi jawapan paling mudah untuk hari ini memang keselamatan anak jangan diambil mudah dan tanggungjawab kita semua termasuk diri kita sendiri.